Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, khatib berpesan kepada diri khatib dan juga sidang jemaah sekalian, agar marilah sama-sama kita memantapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah tercapai apabila kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan demikian, insya-Allah kita akan mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Pada hari ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk menjaga nyawa satu kewajipan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Islam melihat manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini yang menjalankan tugas pengimarahan dunia dan juga pelaksanaan syariatnya. Tugas ini menjadi salah satu objektif penciptaan Nabi Adam AS seperti dinyatakan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darahnya, yakni membunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu telah mengetahuinya. Justru umat Islam tidak seharusnya menjadi golongan perosak yang menumpahkan darah, mencederakan dan mendatangkan kesengsaraan kepada orang lain, termasuklah diri sendiri. Umat Islam juga sepatutnya menjadi komuniti yang memupuk kesejahteraan terhadap sesekalian makhluk. Ini kerana mereka memikul amanah Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat lantaran kurniaan berbagai kelebihan seperti kebijaksanaan akal dan rohani yang tidak dimiliki makhluk lain. Dengan akal yang diperkasakan dengan iman, umat Islam perlu menyedari akan hak dan tanggungjawab mereka terhadap Allah, diri dan kehidupan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, menyadari biasanya besarnya tanggungjawab sebagai khalifah Allah, Islam sangat menitik beratkan persoalan nyawa manusia dengan meletakkan sebagai hak milik Allah Subhanahu wa taala. Nyawa bukan milik kita, punya badan kita yang boleh berbuat sesuka hati terhadapnya. Menurut ajaran Islam, meluputkan suatu nyawa seumpama mematikan banyak nyawa, manakala menghidupkan suatu nyawa pula sama seperti menghidupkan seluruh kehidupan. Malah sebarang perbuatan yang mendedahkan kelestarian nyawa kepada ancaman mudarat, bahaya dan kematian dengan sengaja adalah diharamkan. Hal ini disebabkan kehidupan setiap insan yang bernyawa mempunyai kaitan dengan sistem kehidupan secara holistik, yakni menyeluruh. Seseorang itu mungkin merupakan suami, isteri, bapa, ibu, anak, guru, majikan, pekerja dan pemimpin yang menjadi punca kesenangan insan yang lain. Terdapat banyak nas Al-Quran dan hadis menunjukkan perkara tersebut. Di dalam surah An-Nisa ayat ke-29, dalam potongan ayat, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang bermaksud, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Maksud nas tersebut secara tidak langsung mencakupi larangan membunuh diri sendiri ataupun membunuh orang lain tanpa mengira apa jua cara, seperti mengambil darah dan meminum racun yang membahayakan. Begitulah juga
tindakan melampau dalam mengambil risiko yang memudaratkan seperti berlumba motosikal secara haram, yakni merepek, memandu kenderaan melebihi had kelajuan yang ditetapkan peraturan lalu lintas secara memandu dengan cara yang membahayakan diri sendiri dan juga pengguna yang lain. Perbuatan haram dan membahayakan sedemikian ternyata di dalam suratul Baqarah ayat ke-165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Yang bermaksud, janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya dan kebinasaan. Sehubungan dengan itu, membunuh diri adalah perbuatan yang dosa besar yang dilarang oleh syarak. Terdapat banyak hadis menyebutkan secara spesifik bagaimana azab siksa yang dikenakan kepada orang yang membunuh dirinya di akhirat nanti. Thabit bin Ad-Dahab radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka dia akan diazab dengan sesuatu yang digunakannya itu di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Silam jemaah yang dirahmati Allah, terjadinya sikap tidak sayang nyawa ini adalah bukti kelemahan iman seorang yang melakukannya. Kekuatan iman menjadi faktor penghalang kepada seseorang Islam daripada melakukan pelbagai maksiat, dosa dan jenayah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyebut bahawa orang yang melakukan dosa-dosa seperti berzina, meminum arak, mencuri dan merompak seakan-akan hilang nilai keimanan buat seketika pada waktu melakukan perbuatan keji tersebut. Namun maksud kehilangan iman di sini bukan bermakna sesiapa yang berbuat dosa besar menjadi kafir. Sebaliknya, baginda ingin menunjukkan satu gambaran betapa keimanan yang utuh mempunyai kaitan dengan kesedaran untuk tidak melakukan sebarang dosa-dosa besar dan jenayah. Bagi menyelesaikan sikap tidak sayangkan nyawa, terutama dalam kalangan anak-anak muda, khatib menyarankan agar semua pihak, bermula daripada peringkat individu, masyarakat dan pihak berkuasa, perlulah menyedari tanggungjawab masing-masing terhadap keselamatan nyawa secara lebih insentif. Para ibu bapa juga perlu memberi penekanan dalam aspek pendidikan agama. Penghayatan agama memainkan peranan penting dalam membesarkan anak-anak. Agama itu adalah merupakan jalan yang hidup, atau dalam pepatah bahasa Inggeris mengatakan the way of life. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib sekali lagi menyatakan bahawa keimanan dan keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala mampu menenangkan rohani dan emosi seseorang. Apabila meyakini semua yang berlaku adalah ketentuan Allah, kita semua akan redha dengannya. Justru seorang Muslim yang waras tidak akan berani untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya terbunuh atau sebarang tindakan yang mengancam keselamatan nyawa orang sekelilingnya. Ingatlah, sesungguhnya syariat Islam yang mulia ini menjaga kesejahteraan nyawa manusia melalui cara seperti yang berikut. Antaranya, yang pertama, mengharamkan sebarang perbuatan jenayah yang mendatangkan mudarat terhadap nyawa dan fizikal manusia dengan dikenakan hukuman tindakan balas seperti qisas, diat serta azab yang pedih di akhirat kelak. Yang kedua, mengharamkan sebarang perbuatan membunuh diri dengan hukuman yang berat di akhirat bagi sesiapa yang melakukan di dunia. Dan yang ketiga, mengharamkan perbuatan mengacukan senjata yang tajam dan menghunuskannya, dan sama ada dengan sengaja ataupun bermain-main. Justru marilah kita sama-sama merenung firman Allah di dalam suratul Mulk ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim, yang bermaksud dialah yang telah mentakdirkan ada yang mati, ada yang hidup, untuk menguji dan mensahihkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia maha kuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.
بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بالآية والحكمة. أقول قولي هذا، إن كان الصواب فمن الله المنان، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إن الحمد لله على هذه وإحسانه، واشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واعلموا بطاعته ومرضاته، ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه نفسه، فقال عليما حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح واحفظ أئمتنا وعلماءنا ووزراءنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على الصاحب الجلالة kebawah kuliah Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, wa kadzalika sahib al-fakhamah Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.